Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang cikgu ucapkan kepada Tuition Fast Track. Baik, so untuk kelas pertama ni, cikgu nak fokuskan dengan pengenalan tentang format kertas bahasa Melayu KSSM. Okay. Alamak, muka cikgu hilang pula. Okay, cuma nak tanya. Dekat sini ada tak yang dah tahu dah format bahasa Melayu SPM? Tahu Cuba kita komen. ada 4 paper. Lepas tu BM kita tak ada objektif. Kalau menengah, sekolah menengah rendah dia ada objektif. Kalau menengah atas dia tak ada objektif. Wish, bagus Ada lah. 4 bahagian. Bagus. Macam mana dia tahu? Kita orang ada satu program ni. Cikgu Cikgu Mat Faizal dia terangkan pasal BM. BM ni ada 4 paper. Lepas tu Ah, kita orang akan belajar pasal IAT, berbahasa. Tak ada dah objektif semua tu. ya betul. Kita tak apa. Nanti cikgu explain balik. Okay, yang lain tak tahu Perform Atika. Okay, baik. Okay, nampak tak cikgu share screen ni? Nampak Okay, walaupun Atika tahu, tapi cikgu kena terangkan juga. Sebab yang lain tak tahu. Kan? Okay, baik. Lepas tu Lebih-lebih kita lagi. ada ujian cikgu kan. Bila naik form 5 tu kita ada ujian mendengar, ujian lisan, ada Ya, BM dengan BI. ya betul. Okay, semua tengok sini So, bahasa Melayu. Okay, dia punya kod ialah 1103. So, kamu ialah batch keberapa yang gunakan form baru ni? Sekejap. 1, 2, 3, 4. Kamu adalah batch yang kelima yang gunakan format KSSM. Dulu bukan KSSM. Dulu kita panggil KBSM. KBSM tu 2 paper je, 2 kertas. Tapi kalau KSSM, format baru ni ada 4 kertas. Okay. Keempat-empat kertas tu semua kita gabungkan Okay, baik. Kita fokus dulu kertas 1. Kertas 1 Kertas 1 ni apa dia? Kertas 1 ni ialah karangan. Karangan. Okay. Karangan ni terbagi kepada 2 bahagian. Dah cikgu zoom tak nampak pula. Karangan bahagian A 30 markah. Karangan bahagian B ada 70 markah. Okey dah. So jumlah dia berapa markah? 100 markah So jumlah dia 100 markah. Sekejap. Ni keluar dia. Jumlah dia 100 markah. Okey. Tak kena jelas Ini untuk kertas 1. Baik. Cikgu pergi dekat karangan bahagian A. Karangan bahagian A ni, dia ada berapa soalan? 1 saja. So, kamu kena jawab. Tak ada pilihan kena jawab juga. Okey. Karangan Untuk pendek dia, karangan pendek bahagian B. Okey bahagian B kita pilih satu soalan dia bagi 4, pilih satu je untuk karangan ya, bahagian B. betul. Saya beri Okey. setengah kan ni. Cikgu ambil. Okey, karangan bahagian A ni dia ada banyak jenis tau. Mungkin dia karangan umum. Karangan umum tu karangan biasa. Mungkin dia keluar email. Ataupun mungkin dia keluar resume. Kan nak minta kerja kan kita kena pakai resume kan. Ataupun mungkin dia keluar surat kiriman rasmi. Ataupun mungkin dia keluar kertas cadangan, paperwork. Itu Resume untuk tu macam mana cikgu? resume tu macam contohlah kan. Bila kita dah habis belajar, tak kisahlah diploma ataupun ijazah,
nak minta kerja dekat satu syarikat swasta ataupun kerajaan, kita kena sediakan resume. Resume tu ialah kita punya maklumat peribadi. Pengalaman kerja, apa kita punya kebolehan, apa kita punya kepakaran, macam tu. Itu resume. Tak apa, nanti cikgu akan terangkan nanti. So, kalangan bahagian A, dia akan keluar bentuk macam ni. Sama ada kalangan umum biasa, email, resume, surat kiriman rasmi, ataupun kertas cadangan. Jangan risau, semua ni cikgu akan ajar. Ya, betul. Dah belajar dah. So, markah dia 30 saja. Okey, tak apalah cikgu tunjuk contoh soalan. Ni dia. Nampak? Baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikendaki menjawab satu daripada email di bawah. Kat sini ada 2 email tau. Kamu kena pilih email mana yang kamu nak jawab. Ni contoh email lah. Lepas tu kamu kena jawab email ni dalam bentuk karangan. So, panjang patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan. Ya, betul. Kamu jangan risau tau. Benda ni, email ni, resume. Kamu jangan pening. Kamu kena tahu. Itu yang kamu akan belajar nanti. Okey dah. Kadang-kadang dia keluarkan dengan biasa. Kadang-kadang biasa macam ni. Mana pula kalau ni? Ni dia. Ini kadang-kadang biasa. Apa? Boleh guna teknik acuan cikgu kan? Untuk kalangan biasa ni. Ya, boleh. Okey, nampak? Huraikan dapat anda tentang kesan-kesan bully cyber dan cara-cara untuk menanganinya. So, kamu kena ambil isi dalam bahan. Apa itu bully cyber? Mungkin ini boleh jadikan sebagai pendahuluan. Kamu kena ambil bahan idea dalam bahan. Okey, kesan dah bagilah. Kamu kena ambil kesan dalam ni. Jangan kamu pandai-pandai fikir sendiri. Okey? Langkah-langkah untuk pencegahan dah bagi dah kat sini. So, ambil saja isi kat sini. Tu senangnya dalam bahagian A. Okey Dah, tu saja. Okey. Baik, setakat ni kalangan bahagian A okey tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Kertas cadangan macam mana tu cikgu? Cadangan tu paperwork. Contohlah kan, Atika masuk uniform apa? Pandu Puteri. Ada jawatan tak kat situ? Ada AJK, Bendahara, Eh? Pengurusi. Okey, contohlah Atika ada jawatan setiausaha. Setiausaha tugas dia buat apa? Buat Kena tolong cikgu lah. buat laporan. Apa lagi? Tulis minit mesyuarat. Ataupun buat kertas kerja. Contohlah kan, Atika nak pergi lawatan dekat mana? Buat perkemahan dekat Pulau Pangkor, Perak. Jadi Atika kena buat paperwork, kena buat kertas kerja. Untuk apa? Untuk mendapat kelulusan. Kelulusan untuk pergi ke Pulau Pangkor. Kelulusan bersiapa? Pihak sekolah. PPD Timur Laut. Kelulusan daripada JPN. Bila dapat kelulusan, kita akan dapat duit. Bantuan kewangan. Faham? Contohlah, sekolah bagi 1,000. Ataupun mungkinlah YB kan, YB baik hati dia bagi 2,000 untuk menampung pembelajaran murid-murid untuk pergi ke Pulau Pangkor. Itu tujuan kertas cadangan. Okey, faham? Dah, tu je lah. Baik. So, okey kalangan bahagian A semua?
Tak apa, first time memang dia akan bela. Kamu tak belajar lagi. Kamu cuba tahu. Kamu tak belajar lagi. Nanti kamu akan Kat faham balik. sekolah nanti kita orang tahulah. Ya, ya. Baik, karangan bagan B pula. So, kamu dengar perlahan-lahan, Karangan bagan B ada 4 soalan. Jawab satu saja. Jangan pandai-pandai jawab semua, So, markah dia 70. Okey, contoh kat sini soalan dia. Silap. Nampak? Pemarkah? Alhamdulillah. So, panjang patah perkataan 350 hingga 500 patah perkataan. Jangan kurang 350, jangan lebih 500. Okey, dah bagi 4 soalan kan? Soalan 1. Apa dia soalan dia? Kena buat syarahan. Soalan 2. Yang ni karangan bentuk karangan apa ni? Ini karangan pendapat ataupun karangan rencana. Karangan pendapat ni karangan biasa. Soalan 3. Ini pun karangan pendapat. Soalan 4. Karangan pendapat juga. Karangan biasalah. Okey, karangan bagan B ni dia tak ada ni, dia tak akan keluar resume ke, cadangan ke, surat khidmat rasmi tak ada. Karangan bagan B ni dia banyak keluar apa? Bentuk karangan rencana. Dia juga ajar rencana, karangan pendapat, apa lagi? Karangan apa lagi? Syarahan, karangan ucapan, macam tu. Okey dah. So 4 soalan jawab satu saja. Okey. Jelas tak semua untuk karangan bagan B ni? Kan? Kalau tengok perbezaan karangan SPM dan karangan Form 3 UASA sangat berbeza kan? Karangan UASA senang je, pendek je. Karangan SPM ni memang mencabar. Dia dah macam level STPM. Tahu level STPM? Jangan nangis tak apa. Okey dah, settle. So tempoh menjawab ujian 2 jam. 2 jam jawab kertas satu. Itu memang nampak macam lama tapi itu pula cukup. Baik, kertas 2 pula. Kertas 2. Kertas 2 ni ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, bahagian A ni tentang sistem dan aplikasi bahasa. Apa benda tu? Tentang tata bahasa dan juga apa lagi? Peribahasa. Okey, jom tengok dulu bahagian A Bahagian B, bahagian C tolak tepi dulu. Tengok bahagian A dulu So bahagian A ni ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Jom saya tunjuk. Ni dia. Nampak? Ini bahagian A. 35 markah. Soalan 1 ialah morfologi. Apa benda morfologi tu? Morfologi tu dia mengkaji tentang bentuk kata dan golongan kata. Bentuk kata tu apa dia? Okey. Bentuk kata tu ada 4. Apa dia? Kata tunggal. Lagi kata majmuk. Apa lagi? Kata Kata adjektif. bukan. Itu bukan bentuk kata. Cuba lagi. Apa je? Kata ganda, betul. Kata ganda.
Yang ketika sebut tu di bawah golongan kata. Lagi satu kata terbitan. Kata terbitan. Ni cikgu akan ajar juga. Baik, yang kedua ialah golongan kata. Itu baru betul tadi, golongan kata. Yang pertama kata apa? Golongan kata. Kata Kata nama. ya, kata nama. Lagi kata adjektif, kata kerja. Ya, betul. Kata kerja, kata adjektif. Okey, kata seni nama tu di bawah kata apa? Kata tugas. Kata tugas dia banyak tau bawah dia. Kata seni nama, kata bantu, kata adverba, kata pakal ayat, kata perintah, kata seru, kata tanya, bla bla, banyaklah kata pembenda. Itu semua bawah kata tugas. Itu semua dalam soalan satu. Macam SPM sebelum ni dia dah keluar kata ni. Tak silap cikgu, kata ganda. Kata ganda dah keluar dah. Okey. Baik, dekat soalan ni dia minta apa? Kata ganda juga. Kata ganda tunggal dan dua kata ganda berimbuhan. So, kamu kena carilah. Contoh. Contoh memuji-muji. So kamu ambil perkataan tu, kan? Memuji-muji, lepas tu kena buat ayat. Faham? So ada berapa? Ada 4 perkataan. 2 kata ganda tunggal, 2 kata ganda berimbuhan. Okey, faham? Contoh lagi, cuba terang balik lah untuk faham lah nanti. Faham dah Ayat apa tu cikgu? Ayat tunggal ke nak minta ayat apa tu? Ayat apa-apa je. Ayat tunggal boleh, ayat majmuk boleh. Kalau boleh buat ayat biasa je. Jangan buat panjang-panjang sebab ayat satu markah je. Kalau kita buat ayat majmuk nanti kan banyak kesalahan. Tak kisah ayat apa. Kalau boleh buat ayat penyata je. Dengan buat ayat tanya kan. Nanti banyak salah. Okey dah. Soalan 2. Sintaksis. Sintaksis tu benda apa? Sintaksis ialah ayat. Kita ada macam-macam ayat. Ayat apa yang kamu tahu? Ayat apa? Ayat tunggal, ayat menjemuk. Ayat tunggal, ayat majmuk lagi. Ayat tanya. Ayat seruan. Ayat atai pula. Ayat perintah. Banyak ni. Ayat pasif. Ayat songsang. Banyaklah sebenarnya. Kan? Ada yang apa ni? Cakap ajuk. Cakap ajuk tu dialog kan? Okay, dah. So, ni cikgu akan ajar semua ni kisah. So, kat sini dia minta apa ni? Kena pasti dan tulis subjek predikat. Kamu kena asingkan subjek predikat. Contohlah. Tetrarium ni subjek. Tulis kat sini. Tetrarium. Lepas itu, predikat ialah ekosistem miniatur tumbuh hiasan dalam bekas. Itu ialah predikat. Tulis kat sini. So dia kena cari 3 lah cikgu kan? Ya, Saya cak cek dengan tiga. predikat untuk 3 ni. Betul. Walaupun dia bagi lebih, tapi dia nak 3 je. Okey, dah jelas Cikgu kalau kami tulis lebih, boleh ke kena tolak markah tu? Pemeriksa akan ambil 3 yang terawal. 3 yang terawal Okey dah. Ngajar. Baik. Yang ketiga.
soalan penyuntingan. Apakah maksud penyuntingan? Penyuntingan ni ialah analisis kesalahan bahasa. UASA pun ada juga kan? Betul? Tapi dia sikit je. Cikgu dah ada dua soalan je kan? Betul, Atika? Dua soalan je kan? Betul. Bahasa dengan ejaan. Dua soalan je, senang je. Tapi ini banyak. Dia nak berapa ni? Contoh, petikan 1 ni dia nak 5 kesalahan bahasa. Petikan 2 dia nak 6. So, jumlah ada berapa? 11 kan? Ada 11 kesalahan bahasa. Okey. Kesalahan bahasa ni kamu kena faham apa dia. Yang pertama ialah kesalahan bahasa yang pertama ialah Alhamdulillah, ya, ejaan. Ejaan, Yang kedua, Bahasa. bahasa tu bukan. Tanda bahasa pun bukan. Im, Imbuhan. ya, imbuhan. Yang ketiga, Istilah. istilah. Yang keempat, ka, ya, kata. Yang kelima ialah Rasa. ya. Ada 5 kesalahan. Kalau ejaan ni apa dia? Tanda baca, huruf besar, huruf kecil. Ejaan tu ikut apa ni? Susunan vokal ke, konsonan ke, kan? Imbuhan apa dia? Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, imbuhan sisipan. Istilah apa dia? Mungkin perkataan tu tak tepat, kan? Contohlah. Contoh perkataan tak macam tak sesuai lah, kan? Contohnya, apa istilah contoh yang lain? Contoh. Dania terkena penyakit demam denggi. Contoh. Mungkin tak sesuai terkena, mungkin perkataan dia menghidap, itu contoh. Kata ni melibatkan kata tugas. Contohnya kata senama, kata hubung, kata bantu, kata pangkal ayat. Frasa ni apa dia? Frasa nama, mungkin dia salah frasa adjektif, frasa kerja, frasa sendi, nama. Ayo. Ini cikgu akan terangkan nanti. So, kamu kena asingkan tau. Petikan 1 ni kamu kena asingkan. Petikan 1 ni ada berapa? Ada 5 kan? Tulis 5. 1, contoh kan? Petikan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Asing kan? Petikan 2 pula. Ada berapa? 6. 1, 2, sampai 6 kan? Kena asingkan. Tak boleh gabung. Okay? Dah, itu saja. Mencabar kan SPM. Baik, soalan keempat pula. Ini masih lagi bahagian A. Tak habis-habis lagi bahagian A. Okey, bahasa Melayu standard. Okey, bahasa Melayu standard. Apa benda bahasa Melayu standard tu? Kan. Bahasa Melayu standard ialah sekejap. Bahasa yang kita gunakan sekarang. Macam kamu bercakap, cikgu bercakap. Okay, kita menggunakan bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu moden lah maknanya. Faham? So, kat sini minta apa? Tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard. Maknanya bawah ni dia gunakan bahasa Melayu apa ni? Klasik. Faham tak? Bahasa Melayu klasik ni bahasa Melayu yang lama-lama. Yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka kan.
Faham? Zaman dululah, zaman mula-mula Islam bertapak dekat tanah Melayu. Kita menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik ni kalau kita kaji dekat mana? Dalam manuskrip. Cikgu dulu waktu waktu belajar dekat degree, kat universiti cikgu memang mengkaji manuskrip Melayu. Asalnya tulisan ni bukan tulisan Rumi tau. Asalnya tulisan Jawi. Cikgu kena translate. Tukar dalam bentuk Rumi. Itu Rumi translate dalam bahasa Melayu standard pula. Tu. So, untuk bahasa Melayu standard ni kamu akan belajar selama 2 kali lah. Form 4, kepimpinan melalui teladan. Form 5, burung terbang dipipiskan lada. Ada 2 teks yang kamu akan belajar. Mungkin SPM batch kamu dah keluar Form 5 punya. Yang tu. Mungkin keluar Form 4 punya teks. Dah, tu saja. Yang ni kamu kena tukar dalam bahasa Melayu standard. Contohlah, berapa lama hatta hari pemalam lah. Tukarlah. Okey. Setelah berapa lama hari pun malam. Macam tu. Kita tukar kepada bahasa Melayu klasik. Tukar kepada bahasa Melayu standard. Yang difahami oleh kita. Okey, ni Okey. mesti saya akan keliru banyak ni. Tak apa. Contoh kan. Makan nasi laki isteri apa benda ni? Maknanya saudagar itu makan nasi bersama suami dan isteri. Macam tu. Tukar kepada bahasa Melayu standard. Tak apa ini cikgu akan ajar nanti. Dah. Peribahasa pula. Kejap ni masa Peribahasa USA pun ada juga peribahasa kan? Dia ada bagi peribahasa, simpulan bahasa dia. Kadang-kadang tengok ada tanya peribahasa, cikgu simpulan bahasa. Okey, sebenarnya peribahasa ni nama umum. Bawah peribahasa ada banyak. Simpulan bahasa, ada bidalan, ada perumpamaan, ada pepatah, pepatah, ada apa lagi? Kata, hikmat. Ini semua peribahasa lah ni. Ini semua peribahasa. Maknanya yang simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan, bla 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 ni di bawah peribahasa. Okey. So kat sini diminta apa? Senaraikan 2 peribahasa. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud ataupun hampir sama maksud. Okey, peribahasa punya soalan ni macam-macam Ada yang diminta kamu bagi maksud peribahasa ataupun senaraikan peribahasa berdasarkan situasi ataupun berikan peribahasa yang sama maksud. Apa lagi ataupun isi tempat kosong. Macam-macam, betul. Okey. Dah. Selesai dah sudah bahagian A. Okey, bahagian A semua okey Okey semua bahagian A? Kita baru kita 2 ni, belum paper 3, paper 4 lagi. Jangan pening, jangan stress, relax. Setiap murid yang baru masuk form 4, dia akan culture shock. Terkejut. Sebab banyak yang kena jawab. Mm-mm. Banyak Dengan kan? masa 2 jam, kena buat. Banyak. Penat sikit lah kan. Lagi pun senang je. Terima kasih, senang je. Jangan risau. Senang. Cikgu ajar. Cikgu, kalau Ada kami naik form 5 kan, kertas soalan tu cikgu yang semak ke ataupun orang tu yang akan semak? Pengawas tu yang semak? tak ada dah. Sekarang ni kalau SPM, apa percubaan ke apa? Dua-dua percubaan dengan Okey, betul-betulnya. kalau percubaan, cikgu yang semak, cikgu yang mengajar lah. Kalau SPM yang semak, lembaga lah. Lembaga peperiksaan. Maknanya apa ni, pemeriksa kertas lah yang akan semak. Mungkin Pening punya kertas yang semak negeri Selangor yang semak. Paper negeri Selangor, Habis lah. negeri Perak yang semak. Jam-jam. Okey dah. Bahagian A dah selesai. Bahagian B pula.
Gambar datang kan. Macam mana tahu? Mak Lin cikgu Patutlah. Mak Lin pemeriksa kertas pemeriksa kertas BM. Oh, jaga. Ya, sekarang ni makin paper online. Online. Maknanya kamu punya kertas exam nanti dalam bentuk PDF lah. Kan, maknanya cikgu akan meeting, lepas tu dia semak dalam bentuk PDF. Bukan macam dulu. Dulu dalam bentuk hard copy. Pergi kat hotel ke, mana-mana tempat ke, semak kat situ. Sekarang pakai online je sekarang ni. Sejak PKP dulu. Tak apa, pen hitam boleh, pen biru boleh. Tak masalah. Boleh lah pen biru. Asalkan tulisan cantik, tu je. Dah. Okay, bahagian B pula. Punya ngantuk Dia kata sebab mak lalu ni dah tua. Oh. Tak lah, cikgu tahu lah ada isu ni, ada isu pen biru, pen hitam. Tak apalah, mana-mana lah. Tapi sekolah cikgu tak pernah pun ada isu pen hitam, pen biru. Pakai je. Asalkan jangan tulis pen hijau. Okey, bahan satu. Okey, sorry. Pet Soalan 6 ni, petikan umum. Yang ni kamu, dia sama je macam USA. Betul tak? Sama kan? Ada bahan satu, ada bahan dua. Ini akan jumpa sampai form 5 cikgu kan? Ya. Form 5 sama je. Silibus je. Yang beza dia Komsas tu je. Contohnya form 4, novel Jendela Madap Jalan. Form 5, novel Songket Berbenang Emas. Tu cerpen dia, puisi dia pun lain. Itu je beza. Yang lain semua sama je. Maknanya kamu akan belajar silibus ni selama 2 tahun. Benda yang sama je. Contoh. Bahan satu ni tema tentang apa? Tema tentang fashion. Yang ni pun sama lah, tentang pakaian. Maknanya tema sama lah. Tajuk tu sama je. Lepas tu kamu kena jawab 4 soalan. Sama kan USA? Cuma USA dia ada 3 soalan je kan? Betul? Betul tak? USA ada 3 soalan je. Kalau SPM ada 4 soalan. Soalan satu ni apa dia? Kamu kena bagi maksud. Soalan dua apa dia? Jawapan dekat mana? Jawapan ni kamu cari dekat Dekat bahan. bahan Bahan satu, satu. bahan satu dengan bahan dua. Ya. Kadang-kadang dia ada bahan 3 tau. Kadang-kadang dia ada bahan 3. Baik, tu je. So, soalan 2 ni copy paste je. Baik, soalan 3, 4. Soalan K. Hebat. Ya, Kemahiran berfikir kebat. aras tinggi. Kebat. So, bagi jawapan sendiri. Dah, tu je lah. Okay. Soalan 7 pula. Soalan 7 ni sama je macam soalan 6. Beza dia, bahan ni dia ambil bahan apa? Dia ambil apa ni? Dia drama. Dia ambil teks drama. Bahan satu ambil drama. Bahan 2 dia ambil syair. Tu beza dia. Macam soalan 6 tadi, bahan dia ambil apa ni? Artikel kan? Daripada majalah. Soalan 7 ni dia ambil, bahan 1 dia ambil drama. Bahan 2 dia ambil syair. Kadang-kadang pantun, kadang-kadang cerpen, kadang-kadang dia ambil novel. Okay. Sama juga. Soalan 1, maksud. Soalan 2, jawapan dalam bahan. Soalan 3, 4, soalan K, kebat. Sama saja. Okay. Okay, soalan 6 dan 7 jelas tak semua? Jelas. Jelas
Aku sakit perut ni, tak makan lagi. Aduh. Alhamdulillah. Okey, soalan 8. Soalan 8 Tak tenang cikgu tak makan. Soalan 8, novel. Novel. Okey, novel ni setiap negeri lain Utara, Perlis, Pening, Kedah, Perak, novel lain. Apa lagi Selangor, Johor, Negeri Sembilan, lain. Terengganu, Pahang, Kelantan, novel lain. Sabah, Sarawak, novel lain. So, ikutlah novel yang akan belajar kat sekolah. Okey, macam kes apa tadi yang tahfiz tadi? Siapa tahfiz tadi? Respon sikit siapa tadi tahfiz? Ya Allah, apa ni? Zafran Uzair. Macam Uzair, cikgu akan suggest Uzair ambil novel negeri ni, negeri utara. Pening, Perlis, Kedah, Perak, sama je. Novel Jendela Mara Jalan. Novel tu senang je. Sebab novel ni, Kenapa tak pilih yang lain, cikgu? Di sebalik dilarang karya ke, uh, Dayano ke. dia dia bosan sikit dan dalam cerita dia rumit. Kalau novel Jendela Mara Jalan ni, novel senang. Watak tak banyak. Nanti kita baca. Kita tengok apa yang kita So, boleh kaji. okay. Biasanya novel ni tak ramai yang baca tau. Dia baca sinopsis dia. Ha, Walaupun baca watak utama dia apa? walaupun baca sinopsis tapi kita still boleh jawab. Baca sinopsis pun tak apa. Okey, baca novel Selangor Selangor Lester Adnan tak silap. Oh, susah novel tu. Okey, ni novel dia. Lester Adnan, Di Sebalik Dinara, Jendela Madak Jalan, Pantai Kasih. Okey, ini semua novel Form 4. Okey, Form 3 pula, Form 4. Okey, yang bawah ni pula Songket Benang Emas, Tirani, Bima Sakti, Silir Daksina. Ni novel Form 5. So, kamu dah beri pilihan. Nanti exam nanti nak jawab Form 4 ke Form 5? Okey. Biasanya novel Form 4 senang lagi lah. Ya, drama. Tapi drama dia tak sama. Tak sama. Tak sama macam novel. Okey so pilihlah novel mana yang kamu nak. Tapi kamu kena faham juga. Novel Form 4, Form 5 kamu kena baca juga. Sebab apa tau? Soalan SPM 2023, yang seram ni, dia keluar perbandingan. Bandingkan peristiwa yang menarik dalam novel tingkatan 4 dan novel tingkatan 5. Ada soalan perbandingan. Jadi kamu kena master kedua-dua novel. Fiksi dengan novel. Fiksi ke fiction? Fiction tu cerita. Fiction tu cerita. Okey dah. Okey, soal novel ni nak jawab macam mana? Ni senang je, senang. Soalan satu ni, markah free dapat. Sebab apa? Kamu kena ambil jawapan dalam bahan. Faham? Kalau 4 markah, bagi 3 saja. Bagi 3 saja. 3 isi lah. Lagi satu markah tu markah bahasa. Nak bagi 4 isi pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? Copy paste je jawapan dalam ni. Lagi satu kelas, kamu tak payah ubah ayat. Salin sebiji-sebiji. Salin bulat-bulat. Dah. Soalan 2 pula, soalan ni kamu kena jawab berdasarkan pembacaan. Dia kata, uraikan sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan bahan bacaan murid. Kamu kena Okey, macam buatlah. mana tu? Okey, nak terangkan panjang ni, mula-mula kena ada pendahuluan.
Lepas tu kena ada 2 isi. Tu je. Contohnya, berdasarkan novel Jendela Mengharap Jalan yang dikarang oleh Roni Madarin, terdapat sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan bahan bacaan murid. Itu pendahuluan. Isi pula. Apa dia? Sebab pertama ialah apa dia? Lepas tu bagi contoh peristiwa. Faham? Apa sebab kamu suka baca novel tu? Apa contoh peristiwa yang menyebabkan kamu suka? Apa dengan ni? Nanti juga ajar. Dah, bahagian B dah selesai. Okey So far okey bahagian B semua? Kalau faham, komen faham. Okey. Boleh lah. Jangan give up, Uzai. Relax. Chill. Jangan risau, Uzai. Kalau tak faham, tanya. Lagi satu, Uzai boleh akses website Fast Track. Kat situ ada rakaman. Ada rakaman nota yang cikgu nota yang kamu tengok sekarang ni. Semua ni, cikgu dah upload dalam website. So, boleh tengok balik. Okey. Nota semua dah ada dah cikgu upload. Dah upload dah. Kamu boleh tengok sekarang. Dah ada dah. Cikgu upload sehari sebelum kelas. Baik, soalan ketiga pula. Soalan tiga pula. Bahagian C. Bahagian C, bahagian C. Bahagian C ni lubuk markah. Rumusan. Okey, macam UASA, ada 3 kan? Rumusan, ulasan dengan ringkasan. Ringkasan. Ramai murid-murid suka jawab apa? Ringkasan. Ringkasan sebab senang. Dan soalan UASA, dia bagi 2 soalan kan? Jawab 1 je kan? Ya. Untuk SPM, rumusan je ada. Waduh, Ringkasan dan ulasan tak ada dah. Rumusan dia agak mencabar lah. Dia ada banyak bahan. Bahan 1, petikan panjang nampak ni. Bahan 2, poster. Bahan 3 ada tak? Tak ada. Kadang-kadang ada bahan 3. So, yang ni cikgu akan ajar nanti. Cari fokus 1 langkah-langkah ke. Fokus 2 kesan ke. Mungkin ada fokus 3. Fokus 3 ialah kebaikan. Faham? Nanti cikgu ajar kemudian. Okey dah. Selesai sudah. Sorry, markah ada banyak. Markah ada 30 soalan rumusan ni penentu sama ada kamu dapat A ke dapat B. Markah dia kalau dapat dapat markah 25 ke bawah, habislah. Okay, dah selesai Habis. So, kertas 2 jumlah dia 100 markah. Masa menjawab dia 2 jam 30 minit. Lama Lama. Tapi lama-lama pun tak cukup juga masa. Okay, so far kertas 1, kertas 2 ada soalan? Tak ada ngantuk. Dah. Kertas 3. Okay, kertas 3 ni ialah hujan bertutur. Kawan lain lah. Alhamdulillah. Hujan bertutur. Speaking test. Okey, kamu akan jawab kertas 3 ni lebih kurang 3 minggu awal sebelum jawab kertas 1, kertas 2. Contohlah macam ni. Bulan 1 tahun ni kan. Minggu pertama Januari jawab hujan bertutur. Minggu keempat Januari jawab kertas 1 dan kertas 2. So kamu akan jawab speaking test dulu.
Okey. So kamu kena cari tu cuba markah dulu. Okey, untuk speaking test ni, jom tutur ni ada 2 bahagian je. Bahagian A, individu. Bahagian B, Bagi yang kumpulan. boleh lah. Bahagian A, Yang kumpulan 4. dia random cikgu kan? Random. Dia bagi random kan? Aduh. Okey. Bahagian A ni markah dia 40. Bahagian B markah dia 30. Okey, cikgu akan terangkan bahagian A dulu. Individu Okey, sekejap. Mana soalan? Baik. Okey, untuk ini contoh soalan. Ini contoh soalan Ini contoh bukan soalan, sorry. Contoh bahan dia. Mula-mula sekali, bila Dania masuk dekat bilik ujian tu, Dania akan dapat satu kertas ni, bahan ni. So, Dania mula-mula kena baca teks ini kuat-kuat. Namanya bacaan secara mekanis. Baca kuat-kuat. Tu. Jangan baca dalam hati, baca depan pentaksir. Pentaksir tu guru juga, cikgu juga. Cikgu daripada sekolah lain. Contoh kan, Atika SMK Josta. Yang akan observe Atika ialah daripada SMK Bayan Lepas, contoh. So, Dania, Noh baca dulu, kuat-kuat. Lepas baca ni, pentaksir akan tanya 4 soalan. Okay, dia akan tanya 4 soalan. Soalan 1 ni, jawapan Jawapan dia dalam petikan cikgu kan? Kalau dia bet tak ada soalan, pasal ni betul. kita jawab dalam ni lah kan? Ya, jawapan dalam bahan. Contoh jawapan kat sini. Contoh. Cuba bagi contoh. Apakah stigma masyarakat tentang kesihatan mental? Contoh. Stigma masyarakat Masyarakat sekeliling yang sendiri yang menganggap menganggap bla bla kesihatan bla. mental berkaitan dengan penyakit gila. Ya, itu jawapan dia. So, kita dapat berapa markah kat situ cikgu? Maka kejap Okey, soalan kedua pula. Soalan kedua, jawapan pun dalam bahan juga. Oh, 4 soalan ni semua dalam bahan lah kan cikgu kan? Tak. Saya terangkan. Contohlah dia tanya apa? Hmm, apakah punca masalah kesihatan mental lah kata. Punca dia apa? Ni dia, pembahasan tersebut berpunca daripada tekanan emosi yang tidak terurus yang menjejaskan kewawasan individu. So jawapan kat sini. Okey. Petikan ni memang kita pegang. Kita pegang depan pentaksir tu. Kejap lagi cikgu tunjuk video tau. Okey. Soalan 3. Hebat. Soalan 4 pun hebat. Okey, faham? Waduh, kabel. Yang ni dah jawablah dalam 2 point, 2 isi. Soalan ni pun jawablah dalam 2 isi. Okey, baik. So, contoh dia cikgu tunjuk video baru kau faham. Aduh, kacau pula ni. Dengar tak suara? Tak. Tak. Lama. Sekejap. Sebab cikgu pakai earphone. Okey, dengar tak? Tak. Tak dengar? Tak dengar Tak. Okey, tak apalah. Asal kamu tahu dah saya jawab. Inilah contoh dia punya kedudukan dia, nampak? Nampak kertas kat depan, nampak kertas tu. Nampak kertas. So boleh baca.
Tak apa, nanti cikgu akan buat juga nanti. Okey, tempoh menjawab dia selama 3 hingga 5 minit je. Dah, tu je lah. Cikgu nak bagi tahu kan, bahagian A ni senang je. Murid Cina pun boleh jawab. Senang je. Betul-betul. Okey dah, itu bahagian A individu 40 markah. Kebanyakan cikgu dah banyak kali lah observe ujian tutor individu ni, ujian tutor ni. Banyak sekolah kat Penang cikgu dah observe. Memang kebanyakannya semua boleh dapat dalam 30 ke atas. 30 40. Tenang je. Cuma kumpulan je susah sikit. Okey, kumpulan pula. Okey, kumpulan dia dia akan bagi tema. Dia akan bagi sekeping kertas je macam ni. Nampak? Contoh ni. Banyaklah soalan dia. Contoh ambil ni kan. So, satu kertas ni kongsi 4 orang. Biasanya sekolah akan susun satu grup 4 orang. Kamu dapat tahu dah siapa ahli kamu. Contohlah kamu speaking test tu bulan 1. Kamu akan dapat tahu dah bulan 11. Contoh kan. Contoh batch SPM baru ni kan. Bulan 11 2023 dah tahu dah dia grup apa. And then bulan 1 2024 jawab. Tak boleh pilih, dia kena ikut angka giliran. Dia kena ikut kelas-kelas. Memang dah susun dah. Biasanya dia ikut senarai nama kelas. Contoh kan, kelas kamu ada 20 orang kan. Mungkin dalam tu. So, kamu kena jawab dalam tempoh 13 hingga 15 minit. Walaupun kita buat kumpulan, markah individu. Okey, markah individu. Dia ada 2 sesi. Sesi 1 cakap ikut giliran. Sesi 2 ialah perbincangan. Kan ada interrupt kan. Nampak contoh macam inilah video ni. Tunjuklah kejap. Kamu boleh search kat Google ya nanti. Kat YouTube. Yang itulah dia. Contoh dia. Satu kumpulan kerjasama. Okay, contoh macam ni. Contoh tema patriotik ni kumpulan 1. 4 orang. Apa lagi? Tema kesihatan ni kumpulan 2 pula. 4 orang. Macam tu. Dia nasib lah. Lagi satu kan. Tema ni tak setiap hari lain-lain tau. Contohlah Atikah ni hari pertama. Hana hari kedua. Atau nak tanya, apa keluar soalan semalam? Sisi dia tanya sebab soalan lain. Okey, dah. Tu je lah. So, markah kumpulan ni 30 je. Markah kumpulan ni 30, tak banyak. Tapi kebanyakan dapat belas-belas je. Sebab susah sikit. Yang ni kita kena kena cara cikgu kena fikir sendiri isi dia. Kena fikir sendiri. Maknanya macam ni. Mula-mula kamu 4 orang ni akan pergi ke bilik kuarantin nama dia. Kamu akan di kuarantin selama 10 minit. Kat situ kamu kena bincang lah. Bincanglah okay, kamu isi apa kan. Bincang. Dah habis 10 minit baru transfer ke bilik ujian. Dekat bilik kuarantin tak boleh bawa pen ke kertas, tak boleh.
Kamu kena Ah, fikir sendiri. sudah. Okey dah, tu je lah. Okey, untuk speaking test ada soalan tak? Ujian mendengar. Ujian mendengar lah, ujian bertutur. Okey, alah jangan lambat lagi, lambat lagi. Tahun depan lah bakal menjawab. Lambat lagi. Tapi kita orang form 4 cikgu kita orang kata nak buat juga benda tu. At Ah, least kita orang tak nervous bila naik form 5. Dah tahu betul. dah apa yang patut. Tapi jangan risau, cikgu akan buat. Dekat tuition fasa cikgu akan buat. Um, sebab ada setengah sekolah, kalau peperiksaan percubaan SPM dia tak buat tau. Kata 3, kata 4. Speaking test dengan listening test dia tak buat. Dia buat paper 1, paper 2 je. Ada setengah sekolah dia buat semua. Tapi jangan risau, cikgu akan ajar semua. Okay, dah. Selesai sudah kertas 3. Okay, eh? Okay, kalau kamu nak apa, nak jawab dengan baik kata 3 ni, kamu kena banyak membaca. Walaupun kamu pandai bercakap, tapi kalau tak ada ilmu, tak ada knowledge kan, kamu tak rajin baca, kamu akan stuck tau. Cuba kau tanya pasal apa, revolusi industri ke, kan? Tanya pasal apa teknologi hijau ke. Kalau kamu tak baca, kamu tak boleh jawab. So, kamu kena baca apa? Baca buku teks saja. Buku teks form 4, buku teks form 5. Ada macam-macam tema dalam tu. Tema tentang teknologi, tema tentang alam sekitar, perindustrian, tentang kewangan, apa lagi? Tentang permainan tradisional, semua dalam tu. So, baca saja buku teks tingkatan 4 tu. Selain dia bantu kamu untuk ujian bertutur, dia bantu kamu juga untuk penulisan karangan. Okey, ingat. Buku teks, memang cikgu faham lah. Bila kamu masuk form 4 ni, tak semua cikgu gunakan buku teks. Sebab buku teks ni dia macam buku majalah. Sebab dia banyak gambar kan, dia macam banyak cerita pasal isu-isu kan, isu-isu kes penipuan lah kan, tentang teknologi hijau, tentang alam sekitar lah, tentang pencemaran alam kan. Dia banyak maklumat tentang isu semasa yang berlaku dekat dalam negara dan juga luar negara. Tapi yang penting kamu kena baca. Dah tu je. So ingat form 4 ni baca je buku teks form 4 tu. Jangan buat perkasa pula kan. Okey dah. Kertas 4 pula. Kertas 4 ni ialah ujian mendengar. Ujian mendengar ni, dia ada soalan objektif, dia ada soalan subjektif. Okey. So markah dia 30. Okey, contoh macam ni. Macam ni. Pak. Petikan pertama, alhamdulillah. Petikan pertama ialah cerpen. So, kamu semua akan jawab kat dewan tau. Dewan ataupun jawab dekat bilik ujian. Mula-mula, dia akan pasang audio lah. Pasang audio. Ni pasang audio macam ni contoh.
Dengar tak? Tak. Hah, tak dengar juga. Aduh, jam. Tak apa, Cikgu tak apa. pakai earphone ni. Mak takkan dengar. Tapi cikgu pernah pakai earphone dengar juga. Mungkin line pun lain. Lepas pertama cikgu buat kelas pakai earphone. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Okay, yang paling penting sekali. Dia akan pasang audio tau. Audio tu akan dipasang sebanyak 2 kali. Kali pertama dia pasang. So, kamu dah boleh jawab dah. Soalan 1 sampai soalan 5. Contoh. Mengapakah Naim rasa bimbang terhadap rakannya Iqbal? Kerana Iqbal, contoh, jarang berlatih. Kamu jawablah. Nyatakan perbuatan Iqbal yang membimbangkan Naim. Contoh, gemar bermain telefon pintar. Contoh. So, audio akan dipasang sebanyak 2 kali saja. Faham? 2 kali. Lepas itu dia akan pergi ke petikan yang kedua. Yang ni dia bagi pantun. So, dia akan pasangkan pantun lah. Pantun tu akan diputarkan sebanyak 2 kali juga. So, jawablah. Bagaimanakah semangat wajah dapat terapkan semasa belajar? Apa dia? Nyatakan imej alam yang terdapat dalam pantun. Contohnya, air. Contohnya bumi kan. Jawablah. Jawapan kamu ni kena sama dengan skema jawapan. Kena sama. Yang ni tak ada jawapan soalan kebat ada Jawapan kena sama. Ejaan dia kena betul. Huruf besar, huruf kecil kena betul. Kalau nombor-nombor dia kena betul. Okey dah. Kemudian dia akan putarkan pula petikan yang ketiga. Dia bagi apa ni? Ceramah. So, dia bagi audio ceramah. Dia akan pasang 2 kali. So, jawablah. Ada 5 soalan ni, jawab. Petikan keempat terakhir. Dia akan putarkan dialog. Dialog. So, jawab. Dia akan pasang 2 kali audio. Habis. So, markah 30. Kamu pernah tak jawab ujian mendengar? Dekat sekolah. Pernah tak? USA ada kan? Ujian mendengar? Tak ada. Tak Untuk ada. kita orang konti memang tak ada. Jam mendengar semua ni. Rasanya PT3 ada kot. PT3. Tapi kami tak ada BP cerita cikgu. Betul tu. PT3 yang lepas ada. Yang lagi sebelumnya tu. Pernah Syafin? Syafin jawab kat mana Syafin? Lepas Melayu Form? Form apa? Form 3? Wah, ada juga Kenapa Syafin ada? Tapi itu cikgu yang buat. Bukan USE. Ya. Lebih kurang macam tu lah kan ujian mendengar. Bukan bahasa Melayu pun. KSPM ni bukan bahasa Melayu je ada. Bahasa Inggeris pun ada. Bahasa Inggeris lagi susah. Okay. Habis. BM boleh lah. PM mungkin BI dah. lagi. Okey Syafin. Thank you atas perkongsian. Baik. Jadi sekian itu sajalah. Format bahasa Melayu SPM KSSM. So jumlah. Okay. Sorry. Lupa tahu. Masa kertas 4 ni. Ujian mendengar ni. 30 minit. Setengah jam je. So jumlah apa semua jumlah? Jumlah semua markah ialah 300. 300. Semua gabung Keempat-empat kata ni gabung. Susah ya. Okey macam ni lah. Kamu kena ingat tau. Kalau kamu gagal untuk hadir antara empat kertas ni, kamu dah kira fail lah BM. Contohlah ketiga kan, macam tu. Kamu tak hadir. Kamu kata hadir tu maknanya tu gagal lah. Tak payahlah kamu ambil paper 1, paper 2 tak payah.
Sebab memang terus gagal. Jadi pastikan kamu hadir ke 4 kertas ni. Ha. Apakah tentatif yang sesuai? Tentatif ke inisiatif? Tentatif tu jadual. Oh, inisiatif. Cikgu, kita boleh Ah, repeat balik tak untuk ujian betul? Katakan kalau tak hadir sebab ada emergency, betul kita bagi MC ke surat ke apa-apa kan. Boleh tak repeat balik ujian tu? Ke tak boleh? okey, kejap Share Noh kejap tau. Contohlah kan, okey, macam ni. Untuk tahun 2023 ni, kan, senior kamu, dia punya ujian bertutur ni ada 4 hari tau. Isnin sampai Khamis. Kalau SPM yang 2022, dia buat 3 hari je. So untuk 2023, dia dah buat penambahkan, dia buat 4 hari. Sebab banyaklah kes berlaku murid tak boleh hadir, accident lah apa kan. Contohlah kan, contoh macam ni apa? Contoh, contoh Lin. Lin hari pertama, hari Isnin. Tiba-tiba Lin demam ataupun kena COVID. Demam. Lepas tu Lin boleh datang hari lain, Selasa ke, Rabu ke, Khamis. Tapi anda kata Lin tak boleh datang, boleh ulang balik. Boleh ulang balik. Ha. Pastikan kena maklumkan dekat guru bertugas lah. Dan kena ada surat hospital. Kena ada surat hitam putih. Tak boleh maklumkan macam tu je. Kata saya sakit tak boleh. Kena ada surat hospital. Kena dokumen. Baru boleh melayakkan Lin untuk ambil peperiksaan ulangan. Ha. Macam dulu kan waktu tahun 2021 kan COVID kan. Ramai murid tak boleh hadir sebab COVID. Dia boleh ulang. InsyaAllah. Okey. Faham Lin dengan siapa ni? Atika faham jangan risau kalau kamu ada kemalangan ke, sakit ke apa, jangan risau, boleh ulang. Jangan stres. Pastikan bawa surat maklumkan dekat cikgu. Kena call cikgu. Appointment. Appointment tu berapa hari? Kalau appointment tu contohlah, kalau Lin hari Isnin kan appointment. Kalau tak boleh datang, datang esok dia hari Selasa. Tapi Lin punya grup dah lain lah. Saya kumpulan kan. Kumpulan grup lain dah lain, tak sama macam sebelum ni. Okay dah. Okay, no. Mana tadi? Okay, cara untuk ulang kaji. Benda pertama kali, Noh kena ada buku latihan. Mungkin sekolah akan bekalkan. Kalau tak ada, Noh boleh beli kat cikgu. Ini nombor cikgu. Inilah buku terbitan Crafty Prop. Dalam buku tu Buku macam mana ada tu? um, kertas satu, okey, jilid 1 dan jilid 2 tentang kertas 1, kertas 2. Semualah kalangan bahagian A, kalangan bahagian B, morfologi, sintaksis, pemahaman umum, pemahaman sastra, novel, Komsas, apa lagi, rumusan. So, jilid 1 RM20, jilid 2 RM20. Macam nak tunjuk pun susah. Nanti next week cuba tunjuk. So, buku tu setakat ni buku yang terbaik lah. Sebab dia ada nota dan dia ada soalan yang berformat SPM. Lagi satu buku tu yang bagusnya, ditulis oleh Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka dan Guru Cemerlang di seluruh Malaysia. Perak jendela menghadap jalan. Itu form 4. Kalau form 5, songket berbenang emas. Okay dah, itu saja. So, no ingat. Kena ada buku latihan. Kena ada. Kalau cikgu tak bekalkan, mana kena beli sendirilah. Kalau nak beli, dekat cikgu dia jual. Lagi satu, Noh kena banyak membaca. Kenapa kena banyak baca? Sebab Bahasa Melayu SPM ni, bayangkan karangan dia 100 markah.
Kalau kita tak baca, tak tahu isu semasa kan, memang tak boleh jawab. Lagi satu, ujian bertutur pun kena juga tahu isu semasa, kena baca. Baca buku teks tu, buku teks form 4 tu kena baca. Ha, pastikan baca sampai habis. Kena ada disiplin. Kena paksa juga. Ya, betul. Itu saja. Kalau tak jumpa buku sesuai, beli dengan cikgu. Okey. Baik, ada persoalan lagi? Kita lebih kurang 4 minit lagi. Tanya je. Sebab next week kita dah mula dah morfologi. Minggu depan cikgu akan ajar kata tunggal dan kata majmuk. Quizzes ada. Cikgu akan buat. Sebulan sekali cikgu buat. Cikgu faham lah. Waktu peringkat menengah rendah kan banyak quizzes kan. Cikgu akan buat quizzes sebulan sekali. Nak buat sekarang tempat dah. Baru nak set up soalan, dah habis masa. Boleh cikgu bagi macam jadual apa yang akan belajar? Oh, okey. Boleh. Okey, macam ni lah. Cikgu beritahu saya siap. Untuk minggu kedua ni, cikgu akan ajar. Sekarang minggu pertama kan? Minggu kedua cikgu akan ajar kata tunggal dan kata majmuk. Okey, minggu kedua, minggu ketiga, cikgu ajar kata ganda dan kata terbitan. Minggu keempat, cikgu masih lagi ajar kata terbitan sebab panjang Dah, itulah dia. So, bulan ketiga ni cikgu fokuskan morfologi dulu. Look ke. Okey, skala. Cikgu bagi 7. 7. Nanti kalau kamu dah jawab, kamu akan tahulah. Memang 7 lah. Susah sikit lah. Bukan nak bagi kamu down. Cuma cikgu nak kamu bersedia. Form 4 ni bukan relax. Tak, kamu kena bersedia. Form 4 ni memang persediaan untuk SPM. Okey, kata semangat. Kamu jangan, apa ni? Jangan terlalu selesa. Makna form 4 ni kamu dah kena rushing dah. Lagi Aduh, satu form 4 lagi, stres. Boleh naik form ah, 5 lagi. lagi satu form 4 ni, buku teks form 4 tu kamu kena baca dah. Kamu kena baca dah. Sebab nanti form 5 buku teks lain pula. Okey. Kamu jangan risaulah. Form 4, form 5 benda sama belajar. Benda yang sama je. Yang perbezaan dia Komsas dengan novel tu je lain. So kamu selama 2 tahun belajar, kamu akan dah master dah semua 4 paper ni. Belajar benda yang sama. Kalau form 1, form 2, form 3 kan lain-lain kan. Kalau form 5 ni benda yang sama je belajar. Dah, jangan stress. Jangan risau. Tuition ni cikgu akan cover semua topik. Kelebihan cikgu ni guru sekolah kebangsaan. Guru sekolah. Dan cikgu pun ketua panitia bahasa Melayu dekat sekolah tu. Apa-apa maklumat daripada JPN Pulau Pinang, daripada PPD Timur Laut, cikgu memang ada meeting, ada seminar, cikgu tahu semua. Jangan risau. Cikgu bukannya macam apa guru lepasan degree ke, tak ada. Cikgu macam cikgu sekolah. Cikgu sekolah harian. Kan? Jangan risau.
Okey dah. Baik, jadi alhamdulillah selesai kelas kita pada hari ini. Terima kasih dekat semua yang berikan respon pada hari ini. Baik, jadi kita tangguh kelas kita akan sambung minggu depan. Minggu depan cikgu punya muka cikgu HD sikit. Sebab minggu depan cikgu akan guna iPad. Ni pakai laptop. Abahlah webcam 0.3 je. Okey. Puasa-puasa. Minggu depan dah puasa dah. Cikgu berpuasa dekat sekolah Cina lagilah banyak dugaan dengan kantin buka kan. Waduh. Okey semua.